Ihsan teras kami, suci hati dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam ekonomi dipelihara, sepadan dikawal. Syukur kehadirat Ilahi, dengan izinnya dapat kita bersua dalam satu forum bersiaran secara langsung di Facebook JKDM Johor. Forum pagi ini yang dianjurkan oleh cawangan pengurusan korporat JKDM Johor dan dengan kerjasama bahagian cukai dalam negeri JKDM Johor akan membincangkan berkenaan program pengakuan sukarela atau dikenali sebagai Voluntary Disclosure Program iaitu VDP. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada tuan-puan yang turut serta secara langsung menyaksikan forum kita pada pagi ini. Semoga perbincangan kita mempunyai manfaat dan gambaran secara khusus bagi program ini. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel untuk program pada pagi ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel yang pertama, Puan Asyati binti Abdul Razak, penolong kanan pengarah Kastam 2 dari cawangan pengurusan hasil, kemudahan dan konsultasi bahagian cukai dalam negeri JKDM Johor. Selamat datang Puan. Terima kasih. Terima kasih Puan. Seterusnya ahli panel kedua, Puan Fahanalina binti Jumiran, penolong kanan pengarah Kastam 2, cawangan pengurusan pendaftaran bahagian cukai dalam negeri JKDM Johor. Selamat datang Puan. Terima kasih. Puan dah bersedia? Sudah. Okey. Kalau bersedia, kita pun sudah bersedia. Baiklah, sebelum saya mengajukan soalan kepada panel, program pengakuan sukarela cukai tak langsung iaitu VDP berlangsung selama 12 bulan bermula 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024 ini. Pelaksananya meliputi kesalahan yang belum diketahui ataupun belum ditemui oleh JKDM. Jadi apakah itu VDP? Siapakah yang layak? Apakah insentif yang dan tata cara pagi ini kita akan mengupas bersama panel jemputan. Oleh itu, Puan, sebagai pembuka forum, saya ingin bertanyakan, apakah yang dimasukkan oleh VDP, Puan? Apakah yang dimasukkan VDP itu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Okay, VDP ataupun Program Pengakuan Sukarela, Voluntary Disclosure Program, atau lebih kita panggil VDP lah, mudah, dengan kata mudah, telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dalam Belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 lah. Okay. Program ini kita memberi peluang kepada mana-mana individu ataupun syarikat untuk membuat pengakuan secara sukarela ataupun suci hati, in good faith kita panggil, ke atas cukai yang bertanggungan. Maksudnya dekat sini dia meliputi semua kesalahan yang belum diketahui ataupun belum ditemui oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jadi syarikat atau individu yang menyertai program ini akan mendapat remisi ataupun dengan kata mudah pelepasan penalti sebanyak 100%. Pelepasan penalti 100% ya, itu memang orang kata insentif yang sangat menarik ditawarkan oleh JKDM Johor. Terima kasih Puan. Okey, kita balik ke soalan yang kedua. Kita akan ajukan kepada panel kedua, Puan Nur Fahana. Bagi program ini, apakah jenis cukai ataupun akta perundangan yang terlibat di bawah program ini, Puan? Terima kasih Tuan Moderator. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Facebook JKDM Johor. Okay. Dan terima kasihlah juga kami ucapkan telah diberi peluang kami panel pada pagi ini untuk berkongsi sedikit tentang forum kita pada pagi ini. Okey, berbalik kepada soalan yang Tuan Moderator kita tanyakan sebentar tadi. Okey, jenis cukai yang terlibat untuk program VDP pada kali ini adalah semua cukai yang bertanggungan sehingga atau pada 28 Februari 2023. Tapi tidak termasuk cukai yang terlibat untuk penimbutan barang. Okey, kemudian untuk pelaksanaan program pada kali ini, ia melibatkan insentif remisi penalti 100% yang di bawah akta dan perundangan yang ditadbir oleh JKDM sendiri, iaitu Akta Cukai Jualan 1972 dan Akta Cukai Perkhidmatan 1975, yang ini kita panggil SST 1.0. Lepas tu kita ada Akta Cukai Jualan 2018 dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018, yang ini kita panggil SST 2.0 lah. Kemudian kita ada Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan ataupun GST tahun 2014, dan kemudian kita ada Akta Cukai Pelancongan TTX 2017. Itulah sedikit tentang cukai dan akta yang terlibat dalam program VDP kali ini.
Terima kasih Puan. Okey, diingatkan juga kepada yang mengikuti kita secara langsung, sebarang maklumat lanjut berkenaan VDP bolehlah melayari di laman sesawang myvdp.customs.gov.my. Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Puan Asy, VDP berlangsung selama 12 bulan. Kita tahulah bermula 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Adakah tempoh bercukai pada tempoh itu ataupun sebelumnya? Soalan saya, tempoh cukai mana yang bertanggungan pada bila yang layak untuk menikmati program ini? Okey. Apa-apa program kita mesti ada syarat. Betul. Okey, jadi tertakluk kepada syarat VDP ni untuk dia mendapatkan pelepasan remisi penalti 100% tadi. Jadi hanya layak kepada cukai yang bertanggungan sehingga atau pada 28 Februari 2023. Kena ingat ya, sehingga atau pada 28 Februari 2023. Dan juga cukai tersebut hendaklah diisytiharkan dan dibayar dalam tempoh VDP. Tempoh VDP seperti mana yang moderator kita cakap tadi, iaitu bermula daripada 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Jadinya cukai yang bertanggungan adalah sehingga atau pada 28 Februari 2023 dan tempoh bayarannya adalah pada 6 Jun hingga 31 Mei. Macam tu? Dia kena istihar dan bayar. Pada tempoh yang ditetapkan lah. Ya. Okey. Terima kasih Puan. Tapi Puan, adakah kompan akan diberikan kepada mana-mana orang yang ingin menyertai? Okey, bagi program pada kali ini tiada compound dikenakan. Tiada kompan yang akan dikenal, sangat berbeza dengan program tahun lalu lah Puan. Okey, terima kasih Puan. Kita beralih ke soalan seterusnya yang saya ajukan kepada Puan Farhana. Okey, sekarang ni soalan yang memang kita nak tahulah, apakah insentif yang ditawarkan oleh JKDM bagi mana-mana orang yang ingin menyertai program ini Puan? Okey. Betul, macam Tuan Malik kita cakap lah sendiri kan, bila setiap program ni kata dia punya wow factor dia kat mana. Okey, jadi untuk program pengakuan sukarela ni memang wow factor dia, memang insentif dia lah yang kita nak tahu kan. Okay, jadi untuk program kali ni JKDM memberikan insentif berbentuk remisi penalti sebanyak 100% ke atas cukai yang bertanggungan sehingga atau pada 28 Februari 2023. 100% ya, penalti itu diberi pelepasan. Okay, kemudian tempoh bercukai yang terlibat sepanjang program VDP ni yang diikrar oleh pemohon ni juga tidak akan diaudit oleh bahagian pematuhan JKDM. Ini sangat menarik juga kan, insentif ni kan. Maksudnya bila dia buat perikanan secara sukarela, audit takkan semak lah untuk tempoh bercukai itu. Takkan semak pada tu lah. Ya. Dan untuk makluman tuan-puan yang sedang menonton juga, audit hanya akan masuk selepas 2 tahun program VDP ni tamat lah. Maksudnya start daripada 1 Jun 2025 nanti. Itu untuk tempoh bercukai selepas 28 Februari 2023. Kemudian macam yang panel tadi cakap lah, panel kuasa cakap, tiada compound dikenakan. Itulah antara 3 insentif yang menarik yang saya ingin tekankan lah untuk program VDP kali ini. Okey. Selain daripada itu, bagi mereka yang mengetahui program VDP pada kali ini, selain daripada bayaran secara lamsam ataupun one off, kita juga benarkan mereka untuk membuat bayaran secara ansuran. Secara ansuran Puan. Kita buat program ni 12 bulan. Jadi sekiranya mereka menyertai program ini lebih awal dan dapat kelulusan tu lebih awal, maknanya dia ada jangka masa yang lama, panjang lah kan. Untuk buat ansuran 12 bulan ni untuk bayar secara ansuran. Tapi ia tertakluk kepada kelulusan dan bila kelulusan diperoleh lah, maknanya kita wawarkan kat sini. Kalau diorang mohon awal, mana lagi panjang tempoh. Betul. Tapi kalau diorang mohon macam tahun depan ke bulan 1 macam tu, dah tinggal tempohnya macam 5 bulan je kan. Jadi dah pendek dah tempoh bayaran tu. Jadi kita galakkan untuk mereka yang ingin menyertai program ni, mohon cepat-cepat macam tu. Okey, lepas tu macam kemudian kita nak tekankan kat sini kan, mana-mana orang yang didapati gagal lah untuk membuat bayaran secara penuh. So kita dah bagi peluang untuk dia bayar secara ansuran tu, tapi dia gagal untuk bayar dalam tempoh program ni, tindakan audit boleh diambil lah untuk tempoh cukai yang terlibat sajalah, bukan semualah. Dan jika pegawai audit menemui sebarang cukai tambahan tu, memang akan ada tindakan mengikut perundangan kita lah. Kita akan ada ikut kita punya perundangan, ada dia punya lah, langkah-langkah lah kita ambil lah. Okey, walau bagaimanapun, dan mana-mana tempoh bercukai yang dia dah ikrar dan dibayar dalam tempoh program tu,
jangan risau. Remisi penalti tu masih lagi kita bagilah. Bagi boleh lah. Walaupun macam kita kata sebagai contoh lah, saya kata kat sini, contohlah dia buat pengikraran secara sukarela tu untuk tempoh bercukai bulan Januari 2022 sehinggalah 28 Februari 2023. Tapi untuk bayaran tu dia cuma dapat settlekan ataupun jelaskan secara penuh sehingga 31 Disember 2022, maknanya setahun je. Jadi bulan Januari sampai Februari tu dia tak bayar. Jadi untuk bayar yang insentif remisi untuk yang bayaran dia dah jelaskan tu yang setahun tu, kita bagi insentif remisi. Dan 2 bulan yang dia tak jelaskan bayaran tu, itu dia tidak tak layak lah maksudnya dapat insentif tu. Dan untuk makluman tuan-puan dan puan-puan sekalian juga, insentif ini juga boleh terbatal. Maksudnya kat sini kita JKDM boleh mengambil tindakan undang-undang lah. Macam kita ada buat tuntutan cukai dan penalti sekiranya kita ada jumpa macam unsur-unsur fraud dalam semakan tu lah. Itulah antara insentif yang kita berikan lah kepada mereka yang menyertai program kali ini. Sangat menarik kepada sesiapa mana-mana orang yang ingin menyertai pelbagai insentif yang kita berikan, iaitu jangan lepaskan peluang kerana kita tidak tahu lagi akan ada lagi program seperti ini di tahun-tahun ke hadapan. Iaitu jangan lepaskan peluang, bolehlah ke myvdp.custom.gov.my. Okey, terima kasih Puan. Tadi Puan Puan Fana ada katakan yang sedang yang tidak akan diaudit. Oleh itu, adakah syarikat yang sedang diaudit layak menyertai program ini? Okey, mana-mana syarikat ataupun individu yang sedang diaudit bagi tempoh bercukai sebelum, sekali lagi saya jelaskan, sebelum atau pada 28 Februari 2023 adalah tidak layak untuk menyertai program ini. Tidak layak tidak layak menyertai program ini yang sebelum Yang sedang diaudit sebelum atau pada, ini tempoh bercukai, sebelum atau pada 28 Februari 2023. Okey Puan, boleh Puan maksudkan terangkan apa maksud sedang diaudit tu, yang kita pun mungkin saya pun nak tahu, yang di luar sana pun tak tahu. Sedang diaudit tu bagaimana Puan? Kan kita asyik ulang sedang diaudit betul. Tapi tak faham apa itu sedang diaudit. Okey, sedang diaudit maksud dia mana-mana orang kan telah menerima surat permohonan untuk mengemukakan dokumen ataupun rekod oleh bahagian pematuhan. Okey, bahagian pematuhan dah keluarkan satu surat untuk dia mengemukakan dokumen ataupun rekod, ataupun dia telah lawatan audit telah dilakukan oleh bahagian pematuhan. Itu dimaksudkan sedang diaudit. Tetapi BOD belum lagi dikeluarkan. Untuk makluman yang di luar sana, bahagian pematuhan JKDM adalah bahagian yang mengaudit syarikat-syarikat. Oleh itu, di mana bila dikatakan sedang diaudit, menerima surat untuk menghantar dokumen, jadi itu adalah tidak layak Puan. Tidak layak. Terima kasih. Tapi Puan, okey, kita tahu ada syarikat yang menerima BOD. Tadi macam Puan cakap pasal BOD tu kan. Adakah mana-mana syarikat yang telah menerima BOD sebelum ini juga boleh menyertai program BDP Puan? Okey, seperti yang kita dah ulang banyak kali tadi kan, program BDP ni adalah pengakuan sukarela di mana cukai tidak diikrar dan BOD belum dikeluarkan. Okey, jadi kalau syarikat yang telah mempunyai bil tuntutan ke atas cukai tertunggak maupun penalti adalah tidak layak menyertai BDP. Okey, saya bagi contoh dekat sini lah. Saya bagi contoh ni kita panggil company ni AZ Sdn Bhd. Okey, dia mempunyai bil tuntutan ke atas cukai tertunggak sebanyak RM10,000 dan penalti 40% iaitu sebanyak RM4,000 bagi tempoh bercukai 1 Januari 2020 sehingga 29 Februari 2020. Ini contoh saya bagi. Okey. Katakan AZ tadi menyedari dia terdapat satu contohnya invoice lah. Dia sedar dia kurang ikrar. Ada satu invoice contohnya bernilai RM100. Okey. Jadi untuk RM100 tadi, AZ Sdn Bhd ni dia layak untuk menyertai program BDP dengan syarat-syarat yang kita tetapkan lah. Dan dia layak mendapat remisi penalti sebanyak RM40. Tapi untuk RM100 yang dia kurang ikrar tadi. Tetapi bagi RM10,000 yang penalti RM4,000 tadi, yang itu dia tidak layak menyertai sebab bil tuntutan telah dikeluarkan. Hambat, okey, itu berkenaan yang
kurang ikrar. Okey, bagaimana pula dengan kes yang ada nilai? Contoh saya bagi tempoh bercukainya 1 November 2022 sehingga 30 Disember 2022. Ya. Itu dia tempoh bercukai yang BOD. Dia ada BOD. Okey, untuk 1 Januari 2023 sehingga 28 Februari 2023 dia nil. Adakah mereka layak? Okey. Untuk tempoh bercukai yang dia ada BOD tadi, dia tidak layak. Atas BOD dia tidak layak. Tetapi atas tempoh bercukai 1 Januari 2023 sehingga 28 Februari tadi, yang nil return, kalau dia sedar dia ada kurang ikrar, maknanya dia secara tidak sengaja dia menghantar pernyataan kosong, kita panggil dia. Tetapi tiba-tiba dia menyedari dia ada cukai yang tidak diikrar. Jadi untuk tempoh tersebut dia layak untuk dia tak ikrar. Jadi apa-apa pun yang di luar sana ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah orang kata datang ke pejabat-pejabat custom yang berdekatan seperti kami di Menara Custom untuk mengetahui apakah yang mereka layak tak layak tu betul. Ya. Okey, seterusnya soalan saya ajukan kepada Puan Farhana. Seperti macam saya ni di unit pendaftaran pembatalan cukai perkhidmatan, ada yang menanya mana-mana orang yang menerima perkhidmatan bercukai diimport atau dikenali sebagai imported services, adakah mereka layak dan dapat menikmati 100% penelitian mesin itu? Okey. Sebelum tu saya terangkan dulu lah tentang perkhidmatan bercukai diimport ataupun imported taxable services ni. Okey. Untuk imported taxable services ni, dia sebenarnya apa-apa perkhidmatan bercukai yang diterima oleh mana-mana orang di Malaysia daripada mana-mana orang di luar Malaysia. Okey, contohnya lah saya bagi kat sini. Contohlah bulan Januari 2023 yang lalu, ada satu syarikat A ni saya bagi. Okey, ada menerima perkhidmatan daripada pembekal perkhidmatan yang berada dari Jerman. Maksudnya dia buat kerja kat sini lah, kat Malaysia lah. Jadi kerja yang diterima tu adalah perkhidmatan bercukai yang kita kata dekat Malaysia sendiri ada perkhidmatan bercukai. Jadi bila dia terima perkhidmatan bercukai itu daripada orang di luar Malaysia, so kita katakan dia adalah perkhidmatan bercukai diimport. Jadi bila invoice dikeluarkan, contohnya kita kata dia ada syarikat di Jerman ni mempunyai wakil syarikat di Malaysia, dan bila dia keluarkan invoice, contoh kita bagi invoice dia adalah RM5,000 lah, dia invoice kepada syarikat di Malaysia ni, syarikat A tadi ni. Jadi cukai perkhidmatan yang dikenakan sebenarnya adalah 6% dan dia perlu membayar RM300 cukai perkhidmatan tu. Okey, bila syarikat A ni sedar dia ada menerima perkhidmatan bercukai diimport tu dan dia belum ikrar pada JKDM, dia belum bayar, dan dia join program kita ni kan, lepas tu dia join dan ikrar dengan suci hati dan rela hati, jadi dia layak untuk menyertai dan dia layaklah untuk menikmati insentif penalti yang 100% tu. Maksudnya dia just bayar cukai RM300 tadi je. Macam tu. Faham tak? Maksudnya dia mereka layak dan kena ikrar suci hati, bukan suka hati. Bukan suka hati. Mana tahu mereka suka hati nak bayar apa tak. Memang suci hati tak. Good faith yang kita perkatakan tadi. Okey. Terima kasih Puan. Okey, sekali lagi kepada yang mengikuti kami secara langsung di Facebook JKDM Johor, diingatkan juga untuk follow Facebook kami dan follow Instagram account kami di JKDM Johor. JKDM Johor. Okey, kita akan berehat sebentar dalam 2 minit, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kita bersua kembali di forum pengakuan sukarela iaitu VDP, dan sekarang kita akan teruskan ke soalan seterusnya kepada Puan Asyati. Apakah situasi yang membuatkan mana-mana orang tidak layak untuk menyertai program VDP? Oh, tidak layak. Betul. Biasa kita pergi layak dulu. Sekarang kita pergi tidak layak Betul. dulu. Okey, orang yang tidak layak untuk menyertai VDP ni ialah bagi semua tanggungan cukai yang sedang atau telah disiasat oleh bahagian penguatkuasaan JKDN. Okey, yang itu tidak layak. Yang kedua, bil tuntutan BOD telah dikeluarkan oleh JKDN juga tidak layak. Yang ketiga, kes-kes tribunal atau mahkamah yang sedang dalam perbicaraan tidak layak. Dan yang terakhir adalah kes-kes yang sedang diaudit oleh bahagian pemantauan. Sedang diaudit yang kita banyak cakap kali sedang diaudit, sedang sedang diaudit. okey. Itu adalah yang tidak layak untuk menyertai VDP. Terima kasih Puan. Tadi saya dah tanya tidak layak. Kita akan tanya layak pula kepada Puan Fana. Siapakah yang layak dan perlu menyertai program ini, dan kenapa Puan mereka perlu menyertai program VDP pada tahun ini? Okey. Tadi tak layak Okey, sekarang saya cerita untuk yang layak menyertai. Maksudnya bila kita kata yang layak menyertai ni, kita JKDN sendirilah telah menggariskan dan telah menyasarkan kumpulan-kumpulan mana-mana orang ataupun syarikat yang boleh menyertai program VDP ni. Okey. Sini ada beberapa kumpulan lah, maksudnya ada 8 kategori yang saya akan terangkan sedikitlah. Okey. Yang pertama adalah mana-mana syarikat ataupun perniagaan yang menghantar penyata kosong ataupun nil return ke atas penyata yang sepatutnya mempunyai cukai yang perlu diikrar dan dibayar. Maksudnya kat sini bila tempoh bercukai itu sampai dan due date dah sampai, dia hantar penyata kosong. Mungkin dia nak cepat ke apa kan. Kita selalu JKDN kita akan gesa untuk menghantar penyata tu, dia just ambil tindakan untuk hantar penyata kosong. Tapi bila kita buat program macam ni, rupanya dia kata sebenarnya dia ada je cukai yang perlu diikrar dan dibayar. Jadi inilah antara golongan ataupun sasaran company ataupun perniagaan yang boleh join program VDP ni. Maksudnya bila dia sebelum ni dia hantar kosong, bila program ni dia ambil inisiatif untuk join dan ikrar jumlah yang cukai yang betul lah. Okey, yang kedua adalah dia tak hantar penyata dan walaupun sebenarnya dia ada cukai yang patut diikrar dan dibayar. Kalau tadi dia hantar tapi penyata dia kosong, yang ni dia terus tak hantar. Dia tak hantar, dia tak buat apa-apa lah maksudnya sepanjang tempoh bercukai tu. Jadi bila dia join program ni, dia ambil tindakan untuk declare, dia hantar penyata dan dia declare cukai yang sepatutnya dan dia buat bayaran lah. Kan? Okay, lepas tu yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah dia telah menghantar penyata tapi terdapat cukai yang kurang diikrar. Macam contoh yang Puan Siti cakap tadi lah. Kan? Okay. Maksudnya bila dia hantar penyata tu, tiba-tiba dia ada invoice yang tertinggal ke apa, so untuk tempoh bercukai tu yang mana yang invoice tertinggal tu je lah yang dia layak untuk dapat insentif remisi tu lah, bukan keseluruhan tu lah. Okey. Kemudian kumpulan yang keempat adalah mana-mana syarikat ataupun perniagaan yang mengenakan cukai ke atas barang atau perkhidmatan yang tidak tertakluk kepada cukai. Kalau barang kita kata dia tidak tertakluk pada cukai jualan, kalau perkhidmatan dia tidak tertakluk pada cukai perkhidmatan lah. Tapi mereka ni walaupun barang tu atau perkhidmatan tu tidak bercukai tapi dia charge cukai kan. Tapi kemudian bila dia dah charge tu, dia tak ikrar, dia tak bayar kepada JKDN. Ini antara kumpulan yang boleh join juga program VDP ni lah. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh kalau macam barang yang tak bercukai tu, contoh macam beras kan. Tiba-tiba ada peniaga ni dia charge cukai jualan pula. Jadi kalau dia dah charge, dia memang kena bayar pada kita lah. Jadi yang kumpulan ni boleh join program ni. Kalau untuk perkhidmatan tak bercukai, mungkin kita kata contoh macam mungkin ada majikan yang menyediakan perkhidmatan asrama, itu pun tak bercukai. Tapi kalau dia ada charge juga cukai perkhidmatan, jadi dia kena bayar juga pada kita. Jadi gunakan kesempatan ni lah untuk join program ni lah, untuk declare yang sepatutnya lah. Kemudian kita kata golongan yang kelima, kumpulan mana-mana orang yang bertanggungan berdaftar tetapi belum berdaftar dan telah mengenakan cukai yang tidak dibayar kepada JKDN. Okey, yang ni mana orang yang bertanggungan ni maksudnya dia adalah tertakluk pada kita punya akta dan peraturan lah. Maksudnya kita kata dia memang kalau untuk cukai perkhidmatan lah, saya bagi contoh, dia bertanggungan untuk berdaftar kerana dia menyediakan perkhidmatan bercukai. Contohnya dia buat kedai makan restoran lah. Tapi dia bertanggungan sebab dia buat perkhidmatan bercukai dan telah mencapai nilai ambang 1.5 juta lah.
tapi dia tak datang kat kita untuk mendaftar. Betul. Jadi kita kata dia bertanggungan tapi dia tidak berdaftar. Tapi kita dapati bila kita pergi lawatan contohnya, dia telah mengenakan Kenakan cukai cukai. perkhidmatan Betul. kan. Sebab kita sebagai, kalau pelanggan lah kan kata orang awam, kadang-kadang dia just bayar je kan, dia Betul, tak tahu betul. lah. Tapi peniaga dia mesti tahu dia Betul. ni dah berdaftar Dah ke tak daftar. kan. Jadi gunakan peluang ni untuk bayar, kemukakan kepada kita kan pengikraran tu, apa yang dia telah kutip daripada pelanggan cukai perkhidmatan tu, dan ada penalti lah, dapat terima kasih. Okey, kemudian yang seterusnya, yang kumpulan ke-6 adalah mana-mana orang yang bertanggungan untuk berdaftar dan belum berdaftar tapi tidak memungut cukai. Dia beza sikit dengan kumpulan ke-5 tadi lah. Dia sama-sama bertanggungan, cuma yang tadi dia ada kutip cukai, yang ini dia tak kutip cukai. Dua-dua kategori ni kita kata dia sebagai kategori lewat berdaftar lah sebenarnya. Cuma satu collect, satu tak collect. Jadi dua-dua ni boleh join program ni lah. Boleh volunteer untuk ikrar lah berapa cukai yang bertanggungan sehingga 28 Februari itu. Okey, kemudian yang ketujuh adalah mana-mana orang yang menerima perkhidmatan bercukai limpah. Sebagaimana yang saya telah jelaskan sebenarnya tadi kan, melalui contoh tadi, yang mana bila dia terima perkhidmatan bercukai dari mana-mana orang yang berada di luar negara tapi di Malaysia, dia pun boleh join program ni. Dan kemudian yang terakhir adalah mana-mana orang yang dilesenkan ataupun berdaftar di bawah Akta Cukai Jualan 1972 atau Akta Cukai Jualan 2018 dan mengikrar cukai jualan tidak mengikut kaedah penilaian cukai jualan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Jualan Penentuan Nilai Jualan Barang Bercukai 2018 atau Peraturan-Peraturan Cukai Jualan Kaedah Penilaian 2002, termasuklah transaksi yang melibatkan jualan di antara pihak yang berkaitan. Okey, kat sini saya jelaskan sikit lah kan, sebab dia panjang sangat. Betul lah. So, kita cut short dia adalah mereka yang terkurang ikrar sebenarnya. Maksudnya kat sini macam contoh lah kita bagi, kalau pengilang lah contoh. Sebab dia kita kata bila dia jual barang tu mungkin dekat syarikat pelanggan luar, mungkin dia declare dia jual RM10. Tapi bila macam ada yang syarikat yang berkaitan dengan dia ataupun marketing mereka apa, mungkin dia jual murah sikit RM5. Jadi kalau harga jualnya mahal, maknanya cukainya tinggi. Betul. Kalau harganya rendah, cukainya pun sikit. Betul. Kan? Jadi dekat situ ada timbulnya isu penilaian dan mana-mana syarikat yang ada membuat sebegitulah, kita galakkan supaya Untuk join lah. menyertai Kan? Declare secara suci hati. Itulah sedikit sasaran kumpulan ataupun siapa yang layak menyertai program ini lah. Dan kenapa mereka kena join program ni? Seperti mana yang saya tegaskan tadi, insentif kita kan. Betul, Yang menarik pada 1%. tahun ni iaitu penalti tadi lah. Remisi penalti 1%, tiada kompon dikenakan dan yang tidak diaudit. Tidak diaudit tu. Itu memang sangat menarik. Maksudnya yang tadi 8 betul, Ya, 8 8 itu adalah mereka yang layak untuk layak. mendapatkan insentif. Betul. Kalau join this program. Betul Puan? Betul. Okey, terima kasih Puan. Okey, sementara kita tadi bersiaran langsung, kita juga menerima komen-komen ataupun soalan-soalan yang bertali arus di dalam ruangan Facebook kami. Oleh itu saya akan bacakan soalan pertama daripada Puan Aileen Lee. Adakah program ini untuk penduduk Johor sahaja, Puan Asiati? Tidak, program ini terbuka kepada satu Malaysia, bukan di Johor sahaja. Maksudnya satu Malaysia dapat enjoy this program, betul Puan? Cuma kita di JKN Johor yang mengajukan forum buat pertama kali untuk program ini, betul? Okey, soalan kedua sama juga daripada Puan Aileen Lee. Siapakah perlu dihubungi berkenaan program itu? Saya akan jawab. Untuk nak menghubungi, bolehlah di talian 1388-8500 atau boleh terus berjumpa kami di pejabat-pejabat custom yang terdekat dengan kawasan anda. Contoh kami di Menara Custom bahagian cukai dalam negeri, dan bolehlah email kepada kami di vdp_johor@custom.gov.my. Untuk soalan yang seterusnya, nombor 3, bolehkah Puan jelaskan semula berkaitan BOD itu daripada Puan Norina? Okey, BOD tadi, kalau ikut soalan ni, dia tanya boleh jelaskan semula berkaitan BOD. Jika BOD adalah auto generate, contoh penyata, layak tak untuk menyertai program ini? Okey, kita kena tengok semula tadi yang imbas kembali yang Puan Farhana terangkan tadi berkaitan dengan akta yang terlibat, iaitu Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai Jualan 2018, Akta Cukai Perkhidmatan 1975,
Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta Cukai Pelancongan 2017 dan juga Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Okey, mana-mana yang berkaitan dengan akta yang termasuk dalam program VDP ini, BOD yang dikeluarkan, tak kisahlah manual ataupun auto generate daripada sistem, sama ada sistem MySST, MyGST, MyTTX, adalah tidak layak untuk menyertai program ini. Tapi ada satu lagi soalan yang berkaitan dengan BOD. Bagi kes sudah dikeluarkan BOD dengan tuntutan dari custom, adakah cara untuk buat rayuan untuk rendahkan cukai yang dikenakan? Okey, saya ambil kesempatan dalam FB Live ni. Okey, kita nak wawarkan ada satu lagi program, kita panggil program remisi. Okey, di mana dekat sini kita membagi remisi penalti untuk tempoh bercukai sehingga 31 Disember 2022. Dia lain sikit lah. Okey, sehingga 31 Disember. Tapi tempoh program remisi ini adalah daripada 1 Februari 2023 sehingga 30 September 2023. So mana-mana yang ada BOD ni masih boleh mengambil kesempatan lah untuk menyertai. Okey, bagi program remisi ni, kalau dia ada BOD, contohnya dia ada BOD cukai dan juga penalti, jika dia membayar 100% cukai tadi, dibayar keseluruhan, kita akan bagi dia remisi penalti 100%. Okey, katakan dia BOD hanya ke atas penalti sahaja. Dia hanya perlu membayar 10% daripada jumlah penalti tadi, dan baki lagi 90% tu kita akan bagi remisi. Ini untuk program yang mempunyai BOD ke? Ya, BOD. Tadilah. Jadi juga berbeza dengan program VDP kali ini. Berbeza. Okey, sebarang soalan lanjut mengenai program remisi tadi boleh juga menghubungi ataupun pergi ke pejabat kami iaitu di Menara Kastam Johor di bahagian cukai dalam negeri. Okey, Puan, untuk soalan seterusnya, apakah tata cara bagi mereka yang ingin menyertai program ini, Puan Nasir? Okey, kita kembali kepada program VDP. Kita habis dah soalan. Soalan tu kita dah habis. Kita dah habis, kita pergi kepada program kita. Kita. Okey. Dia punya tata cara. Kita ambil masa sikit lah sebab tata cara dia saya akan ceritakan daripada bermula dia menyertai sehinggalah selesai. Boleh, Puan. Okey. Pertamanya, syarikat ataupun individu yang nak menyertai program VDP, dia perlu berdaftar sebagai pengguna dalam sistem MyVDP seperti mana yang moderator kata tadi, myvdp.customs.gov.my. Okey, dia perlu berdaftar dahulu sebagai pengguna. Apabila dia telah berdaftar, email maklumat pendaftaran tadi kita akan hantar kepada email individu tersebut berserta dengan login ID dan juga password. Okey, kita bagi login ID, password. Bila dia dah dapat ID dan password, dia perlu login. Jadi permohonan tadi dia perlu menggunakan borang VDP 01 secara online melalui sistem MyVDP. Okey. Dia dekat sini mudah, sama ada dia sendiri nak mohon daripada pejabat dia mohon sendiri secara online, atau kalau nak lagi mudah dia tak faham, sila datang ke mana-mana pejabat kastam berhampiran. Betul. Pegawai kita akan bantu. Pegawai kita akan bantu, memang kita sangat mesra dan kita akan assist mereka. Betul. Betul. Okey. Setelah dia mohon secara online melalui borang VDP 01 tadi, jadi kita akan keluarkan email pengesahan penerimaan permohonan. Kita akan hantar kepada email yang didaftarkan dalam borang VDP 01. Jadi mohon untuk syarikat ataupun individu letakkan email yang boleh kita hubungi lah. Jangan nanti bila kita hantar, email tu reject. Betul. Okey. Dan sekiranya tadi, okey, dia dah hantar, jadi pegawai VDP dia akan proses, dia akan semak. Jadi sekiranya permohonan tidak lengkap, okey, dia tidak lengkap, kita akan keluarkan surat maklumat tambahan. Okay. Bila kita keluarkan surat maklumat tambahan, pemohon dia perlu memberi maklum malas dalam tempoh 14 hari bekerja. 14 hari bekerja. Orang ada cuti. Jadi kalau dalam tempoh 14 hari tu dia gagal bagi maklum balas kepada surat yang kita dah keluarkan, permohonan itu kita tak akan proses dan kita terus tolak. Kita akan tolak. Ya, sebab kita dah bagi tempoh lama 14 hari bekerja untuk maklumat tambahan saja. Okey. Tapi sekiranya layak, surat kelayakan permohonan VDP, kita panggil VDP 02 layak. Okey,
Dan sekali dengan pengiraan amount yang perlu dia bayar, kita akan keluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja. Okey, itu sampai kita keluarkan surat kelayakan dengan amount berapa yang kita perlu bayar. Okey, sekali lagi kita akan keluarkan email notifikasi permohonan. Kita hantar kepada email yang didaftar tadilah, kita hantar kepada pemohon. Jadi tadi layak. Sekiranya tidak layak pun kita keluarkan surat. Surat juga? Ya, surat BDP 02 tidak layak. Oh, surat layak, surat 02. Kita tak naklah dia tertanya-tanya. Layak tak layak? Saya dah mohon. Betul. Kenapa custom diam je? Oh, yang tadi surat layak, surat BDP 02 layak, manakala yang tidak layak, surat BDP sama 02 tapi tidak layak. Okey. Bila dia dah menerima surat BDP 02 layak sekali dengan pengiraan amount tadi, jadi dia boleh membuat pembayaran. So bayaran tadi seperti mana yang Puan Farhana ada cerita tadi, boleh juga asuran. Jadi kita ada dua kaedah. Satu secara lamsam, one off lah, kita bayar penuh cukai. Betul. Dan satu lagi secara installment, iaitu ansuran lah, bergantung kepada macam mana Puan Farhana cakap dia, bila dia berdaftar untuk tempoh ansuran tersebut lah. Tetapi dia ada syarat lah, untuk satu ansuran dia adalah sebanyak 1,000. Tak boleh kurang lah. Tak boleh kurang lah. 1,000. Jadi nanti BDP 02 tu kita akan ada sekali pengiraan ansuran dia. Okey, bagi cuma ansuran pertama dia mesti pada bulan di mana surat kelayakan penyertaan BDP 02 tadi dikeluarkan. Atau mana-mana tempoh yang mungkin pegawai akan tetapkan. Tapi biasanya dia akan kepada bulan di mana surat kelayakan penyertaan. Maksudnya kena awal mohon lah. Awal mohon lah. Kalau dia ada 2 sahaja tempoh ansuran, contoh cukai dia kena bayar 1,500. Bulan pertama dia bayar 1,000, bulan kedua dia akan bayar 500. Tetapi kalau dia punya cukai tu adalah 10,000, itu lebih baik dia mohon awal. Betul. Jadi dia akan ada banyak tempoh untuk dia selesaikan untuk buat ansuran tu. Jangan lepaskan peluang semua sertai kita. Betul? Ya, betul. Okey, jadi pembayaran tadi dia kena pastikan pembayaran penuh, penuh, bukan partial paid, bukan separuh. Untuk dimelayakkan dia dapat tadi, dia kena bayar penuh sebelum atau pada 31 Mei 2024, kali akhir program lah. Kita. Jadi pembayaran ni dia boleh lakukan hanya di pusat tanggungjawab PTJ, dekat kaunter kita panggil cashier. Biasa kita pelanggan akan tahu cashier kita. Jadi kat mana-mana PTJ terdekat bandiran, dia boleh pergi membuat bayaran tunai, cek ataupun bank draft atas nama ketua pengarah custom. Maaf, memang kita ada tunai, bank draft dan cek. Saya tak ada online. Ada satu lagi. Tadi sebab saya nak bagi tahu atas nama ketua pengarah custom. Jadi untuk tu tunai, cek, bank draft. Atas nama kena ingat ketua pengarah custom. Dan ada satu lagi kad debit, tapi ini tidak keseluruhan PTJ ada. Dia hanya untuk PTJ yang mempunyai terminal sahaja. Jadi nak lagi selamat pakai yang 3 tadi. Maksudnya memang hanya ada bank draft, cek dan tunai. Memang tak ada online payment dan sebagainya. Okey. Tapi at least kita orang kata banyak lagi cara lagi untuk kita boleh bayar. Betul. Okey. Cuma yang tadi you sebut tadi online kan, kecuali untuk My Store. My Store tu kita adalah service tag on digital service itu My Store tu lah. Okey. Itu akan diuruskan oleh cukai antarabangsa di HQ lah, jadi negeri tidak terlibat dengan My Store. Okey. Setelah pembayaran penuh dibuat tadi, kita akan keluarkan satu kita panggil surat kelulusan perakuan BDP 03 lulus. Dah dapat surat BDP 03 lulus ni dah boleh tarik nafas lega. Selesai. Okey, maksudnya tak ada apa-apa lagi. Ya, surat tu akan keluarkan dan tempoh 14 hari bekerja. Okey, jadi suka juga untuk saya ingatkan, walaupun tadi saya dah terangkan tata cara dia daripada awal sampai akhir, suka saya ingatkan ada salah pemohon dia boleh tarik diri. Boleh tarik diri? Ya, dia boleh tarik diri. Daripada permohonan dia kena buat permohonan bertulis lah. Tetapi dia hanya boleh tarik diri sebelum surat kelulusan kelayakan BDP 02 dikeluarkan. Yang tadi Puan cakap pada awal tadi. Ya, yang surat kelayakan tu. Jadi selepas surat kelayakan BDP 02 dikeluarkan, kita tak benarkan lagi untuk tarik diri. Kalau dalam tu selepas tu maknanya pembayaran dia telah buat, kita tidak akan bayar balik. Faham? Jadi pembayaran balik akan dilakukan lah. Okey, yang kedua,
kaedah pengikraran sama macam yang bayar tadi kan, kaedah pengikraran adalah melalui surat BDP 02 sahaja. Tiada pengikraran perlu dibuat di dalam sistem pencukaian sedia ada. MySST, MyGST, MyTTX. Jangan sentuhlah, tak perlu buat pengikraran di situ kecuali untuk MyStore. Faham. Okey, itu saja. Itu saja. Terima kasih Puan. Agak panjang ya kita punya penjelasan daripada Puan Asih. Kita akan berehat sebentar sekali lagi untuk mendapatkan soalan daripada ruang komen. Ihsan teras kami, suci hati dinanti, bersua kembali. Okey, kita menerima soalan ya. Soalan ini agak kritikal sikit, dia terlampau panjang. Nanti saya akan bacakan daripada Puan Syafina Kadong. Okey, Puan Syafina menunjukkan soalan, syarikat belum berdaftar SST, tetapi syarikat telah menerima tender iaitu kontrak makanan bermasak dengan nilai tender melebihi 1.5 juta, dan dalam tender tersebut menyatakan jumlah tender termasuk cukai perkhidmatan Puan. Tender bermula 1 Julai 2022 sehingga 2024, maksudnya 2 tahun Puan. Okey, sekiranya syarikat menyertai program ini, bilakah kutipan cukai mula dikutip? Macam mana tu? Okey. Terima kasih kepada Puan Syafina yang bertanya di ruang komen Facebook live kita. Okey, macam tadi ada contoh saya berikan tadi bagi pendaftar cukai perkhidmatan yang bertanggungan kan. Dia kata sebab kalau untuk perkhidmatan bercukai bagi kategori makanan dan minuman ni, kita tahu dia punya nilai ambang adalah 1.5 juta. Jadi bila dia dah capai nilai ambang tu, dia memang dah, kita kata contohlah dia capai 1.5 juta tu bulan ni, so 30 hari kita bagi dia masa untuk mendaftar dan tarikh proses adalah bulan berikutnya. Bulan berikutnya, betul. Okey, kalau macam ni dia kata dia dapat kontrak 2 tahun sama tahun sehingga 2024. Kalau kita tengok dan kemudian 1.5 juta tu pun untuk tempoh 2 tahun lah kan. Jadi sebenarnya kita nak tengok secara detail lagi sebenarnya, sebab kita tak tengok dokumen dia lagi. Kontrak dia bagaimana? Kontrak dia bagaimana kan. Tapi apa yang saya boleh
katakan di sini adalah dia sebenarnya dah bertanggungan untuk berdaftar bila dia dah capai 1.5 juta. Cuma untuk tujuan join program kita ni mungkin dia belum lagi ni lah tertakluk pada program ni sebab kita nak tengok bayaran untuk cukai perkhidmatan tu bila betul. yang dia dapat juga. So, kita kena tengok invoice dia. Mungkin Puan Syafina boleh hadir ke pejabat custom Johor Bahru lah untuk kita bagi penerangan lebih lanjut dan berserta dokumen. Lebih mudah kita untuk bagi penjelasan dan advice lah kepada Puan. Itulah yang boleh saya komen sekali. Terima kasih Puan Farhana dan terima kasih juga kepada penonton-penonton di luar sana yang menyaksikan kami di JKDM Johor, dan diingatkan sekali lagi untuk like dan follow Facebook kami dan Instagram di JKDM Johor. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi memberikan informasi kepada mereka yang mengikuti kita secara langsung di Facebook JKDM Johor. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Dan sebarang komen lagi kita akan jawab di ruangan Facebook. Okey. Jadi sedikit rumusan yang kita dapat simpulkan, BDP adalah memberikan insentif 100% remisi penalti. Betul Puan? Seterusnya, tempoh bercukai yang diikrar dalam program ini tidak akan diaudit. Betul. Dan juga pembayaran boleh dibuat melalui dua kaedah, iaitu one off dan juga installment. Kita pilihlah mana betul. Okey. Dan oleh itu, mana-mana yang ingin menyertai program ini bolehlah menghubungi kami di talian 1-300-88-8500 atau boleh terus berjumpa kami di pejabat-pejabat custom yang terdekat dengan kawasan anda. Contoh seperti kami di Menara Custom Johor di bahagian cukai dalam negeri, dan bolehlah mengatakan email kepada vdp_johor@customs.gov.my. Sekali lagi diingatkan, sebarang maklumat dan pendaftaran bolehlah melayari di myvdp.custom.gov.my. Saya Syahrian Aziz, bunga selasih, daun selasih, daun selasih, bunga selasih. Sekian, terima kasih. Salam hormat. Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.